Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semuanya? Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Satu haluan, sehaluan. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama lagi dalam Perlis mengaji, tuition online yang dikuasakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Bersama-sama saya lagi pada kali ini, Cikgu Abdul Manaf bin Hassan dari SMK Tengku Sulaiman, Pusat Tingkatan 6, Mod 2. Baiklah, hari ini merupakan hari yang ke-20 kita berpuasa. Kita sudah masuk fasa yang kedua dan kita sama-sama menanti dan berdoa agar kita sama-sama bertemu malam Lailatul Qadar yang dijanjikan 10 malam yang terakhir. Dalam 2 siri yang lepas, cikgu telah berkongsi bersama-sama dalam sesi kuliah yang melibatkan bahagian A dan juga bahagian C dan juga bahagian B. Dan hari ini cikgu akan kongsikan bersama-sama pengajian am semester 2 900 palang 2, iaitu bahagian A, soalan struktur yang akan memperuntukkan sebanyak 15 markah. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Cikgu akan sambung lagi bahagian B. Baiklah para pelajar, maka lengkaplah pengajian am semester 2, bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Hari ini kita sama-sama membincangkan bahagian A, iaitu soalan struktur. Baiklah para pelajar, sudah bersedia? Sihat semuanya? Beberapa panduan cikgu berikan di sini khususnya kepada para pelajar calon STPM semester 2. Baiklah, yang pertama, apabila kita menjawab soalan struktur para pelajar, kita harus memahami dan mengenal pasti kehendak soalan. Contoh, faktor, langkah, punca, kesan, cabaran, halangan yang melibatkan sama ada kerajaan maupun rakyat. Kerana tema pada semester 2 ialah Malaysia maju dan sejahtera. Dan yang kedua, para pelajar, garis. Biasakan diri untuk garis kata kunci yang terdapat di dalam soalan. Dan yang ketiga, lihat soalan struktur. Biasanya soalan struktur mempunyai persoalan. Sama ada persoalan tersebut positif atau negatif. Nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana positif, bagaimana negatif untuk kita mengenal pasti kata kunci yang harus kita letakkan di dalam soal jawapan kita. Sama ada melibatkan kata kerja ataupun tidak memerlukan kata kerja. Baik. Dan yang seterusnya kita lihat pula. Calon mesti menjawab soalan yang calon atau pelajar yakin terlebih dahulu.
ya, supaya kita mendapat markah yang lebih baik. Dan yang seterusnya, fahami isu yang dikemukakan. Kerana soalan struktur merupakan soalan yang agak pendek tetapi memerlukan jawapan yang padat, tepat dan jitu. Ya, lihat sama ada dalam soalan tu isu itu umum ataupun khusus. Nanti cikgu akan terangkan bagaimana dikatakan umum dan bagaimanakah yang dikatakan khusus. Dan yang seterusnya, masa yang cikgu cadangkan di sini ialah 10 hingga 15 minit sahaja. Kenapa? Kerana terdapat 4 soalan sahaja. Dan 4 soalan tersebut biasanya terdiri daripada hot dan lot. Hot ialah higher order thinking skill, nanti ada kata kuncinya, dan juga lot biasanya soalan berbentuk senaraikan, berikan, nyatakan. Maka dalam tempoh 10 hingga 15 minit, cikgu berasa dengan 4 soalan ini sudah memadai. Kerana apa? Kita haruslah bijaksana memilih soalan yang kita yakin terlebih dahulu. Boleh faham para pelajar? Baiklah. Kita lihat, kita renung, kita hayati bersama-sama. Kerana sukatan semester 2 untuk pengajian AM 900-2 ini melibatkan Malaysia Maju dan Sejahtera. Baik, apabila Malaysia Maju dan Sejahtera, cikgu dah terangkan dua entiti penting iaitu kerajaan dan juga rakyat. Kedua-dua entiti inilah yang akan dipersoalkan dalam soalan struktur. Ya, pertama kita harus lihat, sudah semestinya kerajaan dengan ideologi negara, kita sudah faham wawasan 2020 yang sepatutnya kita capai pada tahun ini, seterusnya dasar-dasar pembangunan kerajaan. Bermakna di sini anak-anak pelajar tidak seharusnya kita menghafal, tetapi bagaimana kita nak memahami nanti cikgu akan bawakan. Kerana kadang-kala ada dalam kalangan pelajar, tidak semua ya, yang kadang-kadang rajin membaca, tetapi membaca isu-isu yang viral, isu-isu yang sensasi, artis, especially yang itulah. Ya, gunakan teknologi untuk membaca bahan yang berkaitan supaya kita faham. Nanti cikgu akan tekankan bagaimana kita menonton video ataupun kita menggunakan gambar, kita boleh menjawab soalan untuk bahagian struktur. Hari ini sedikit teknik baru yang cikgu akan terangkan. Dan juga kita harus lihat rakyat. Rakyat ialah kita semua, warga negara Malaysia yang mana merupakan modal insan, ya, tenaga kerja, dan kita sebagai rakyat harus mendukung dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, yang digubal, dirancang, dan dasar-dasar kerajaan ini merangkumi 3. Pertama, dasar jangka pendek. Kedua, dasar jangka sederhana. Dan yang ketiga, dasar jangka panjang. Dan dalam soalan dasar nanti ada pelajar, biasanya pelajar-pelajar cikgulah ya, mereka hendak menghafal semuanya. Tidak semestinya. Yang penting kita faham isu yang terdapat di dalam soalan. Baiklah, setelah kita memahami, menghayati sukatan pelajaran, maka kita harus lihat soalan struktur tidak boleh lari daripada petunjuk negara maju dan sejahtera. Baik, kita lihat apakah yang dikatakan petunjuk negara maju dan sejahtera. Petunjuk negara maju dan sejahtera terdiri daripada agama dan kepercayaan, ekonomi, politik, prasarana, sosial dan budaya, sains dan teknologi, dan juga ekologi. Daripada semua tema-tema yang cikgu senaraikan di sini, ya, pastinya akan terdapat di dalam soalan struktur. Cuma para pelajar harus memahami dan menguasai. Dan seterusnya, ya, kita lihat kepada isu cabaran dan juga penyelesaian. Maka kata kunci yang terdapat di dalam soalan nanti melibatkan perkara-perkara ini yang semuanya termasuk dalam petunjuk-petunjuk negara maju dan sejahtera, tetapi ditambah di sini integrasi dan perpaduan.
Kerana untuk maju dan sejahtera, mesti wujudnya perpaduan dalam kalangan rakyat di negara ini. Maka semua dasar yang telah digubal oleh kerajaan bertujuan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan warga negara Malaysia yang seterusnya akan melahirkan generasi yang mementingkan perpaduan. Itu secara tidak langsung. Dan seterusnya apabila kita memahami isu cabaran .1 tengah malam 31 Ogos 1957. Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan titisan air mata kesyukuran, Tengku bersama-sama Tan Cheng Lock, Viti Sambantan, Sardon Juber dan ribuan rakyat Tanah Melayu menyaksikan Haji Hamzah Alang mengibarkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pagi 31 Ogos keluar beramar. Menyaksi dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Persekutuan Tanah Melayu Merdeka membawa perubahan. Baiklah, para pelajar, apakah perasaan kita apabila kita telah menyaksikan video ini? Daripada video ini, kita dapat mengetahui, ya, inilah terbentuknya sebuah negara, ya, yang merdeka, yang berdaulat. Maka apabila kita melihat video ini, keseluruhan boleh menceritakan kepada kita, ya, bentuk-bentuk soalan. Apabila kita melihat di situ ada bentuk pemahaman, di situ ada bentuk mengingati, di situ ada bentuk untuk kita mengaplikasi, di situ ada bentuk untuk kita menganalisis, dan daripada situ juga kita boleh menilai dan seterusnya dapat mencipta. Maka ini yang kita ingin lahirkan para pelajar untuk menjawab soalan struktur dengan lebih baik. Ya, apabila kita memahami apakah konteks yang terdapat di dalam soalan tersebut. Melalui video sahaja, kita boleh ciptakan beberapa soalan berkaitan petunjuk negara maju dan sejahtera dan bagaimana tadi Tunku Abdul Rahman, ya, iaitu bapa kemerdekaan, merupakan Perdana Menteri yang pertama. Maka kita tidak boleh lari daripada peranan kerajaan. Baik, cikgu sambung seterusnya. Bila kita lihat, kita harus faham, ya, kita harus fokus kepada konsep negara maju dan sejahtera dengan melihat kepada apakah aspek yang perlu kita tekankan para pelajar. Pertama, aspek itu secara umum. Secara umum, iaitu peranan dan juga usaha kerajaan. Peranan dan usaha kerajaan melibatkan apa? Politik, ekonomi, sosial. Maka kita faham daripada video tadi terdapat di situ. Politik ada,
ekonomi ada, sosial ada. Dan seterusnya, aspek yang melibatkan pula peranan rakyat dan keperluan rakyat. Sebagai kerajaan yang prihatin sehingga kini, ya, kerajaan begitu prihatin dengan kehendak dan keperluan rakyat dengan membina pelbagai fasiliti untuk rakyat. Maka kita lihat di situ adanya prasarana. Ya, cikgu tidak boleh menunjuk video dengan lebih panjang. Anak-anak pelajar boleh cari di dalam YouTube. Serta di situ kita lihat perlunya sains dan teknologi untuk kita mencapai sebuah negara maju dan sejahtera. Alam sekitar perlu ekologi, integrasi dan perpaduan sangat-sangat diperlukan. Maka soalan akan dikemukakan secara umum untuk melihat sejauh mana para pelajar boleh menilai sukatan pelajaran semester 2 pengajian am kita. Dan seterusnya, satu soalan akan ada di itu secara umum dan berikutnya ialah rukun negara. Biasanya rukun negara ini kita lafazkan dari tadika hinggalah kita dewasa sehingga kini. Maka ini merupakan ideologi negara. Biasanya terdapat soalan. Dan seterusnya ialah wawasan 2020 mesti ada. Kerana ini merupakan satu usaha dasar kerajaan jangka panjang yang melibatkan masa 30 tahun. Siapa sangka, siapa menduga kita sudah mencapai wawasan 2020 pada tahun ini. Walaupun pelbagai dugaan yang kita hadapi. Itulah cabaran namanya. Dan kerajaan sentiasa memikirkan bagaimana kita nak menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Jadi, cabaran-cabaran tersebut juga harus disahut oleh siapa? Kita, rakyat Malaysia. Ini yang memerlukan pemahaman, penghayatan untuk menguasai sukatan pelajaran semester yang kedua ini. Dan seterusnya, kita lihat juga kepada dasar-dasar kerajaan. Banyak dasar kerajaan. Cikgu tahu, cikgu faham, anak pelajar tak mampu. Sebab kita perlu melihat dasar itu dari semasa ke semasa. Termasuklah dasar-dasar yang melibatkan hari ini, iaitu dasar wawasan kemakmuran bersama, dasar automotif 2020, dasar komuniti dan sebagainya. Apabila kita faham, para pelajar, kita tidak perlu menghafal. Ya, kita harus memahami. Baik, cikgu tunjukkan yang seterusnya. Apabila kita melihat gambar ini pula, apa yang memberi kesan kepada kita? Dan siapakah mereka ini? Mereka inilah pemimpin-pemimpin yang memacu negara. Tidak ketinggalan. Ya, kita juga belajar. Ya, bila kita belajar, kita boleh membuat satu penilaian. Ya, penilaian untuk kebaikan negara kita yang maju dan sejahtera mengikut acuan kita sendiri. Sebab itu cikgu dah beritahu pada awal tadi, kita perlunya menguasai sukatan pelajaran dan mengetahui siapakah pemimpin negara kita. Kerana tanpa mereka, sehingga hari ini kita tidak mampu berdiri dengan sendirinya. Para pelajar, ya. Daripada gambar yang cikgu tunjukkan, daripada video yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, maka soalan-soalan yang boleh kita bincangkan pada hari ini, inilah pemimpin untuk mentadbir sesebuah negara yang luas seperti Malaysia, merangkumi Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Kita harus bersatu di bawah perpaduan untuk kita bersama-sama mencapai negara maju dan sejahtera. Baik. Kita lihat bagaimana bentuk persoalan yang melibatkan Malaysia maju dan sejahtera dari aspek perspektif kerajaan terlebih dahulu. Boleh ya? Boleh ikuti para pelajar? Pertama, kita lihat di sini sebagai kerajaan yang sangat prihatin. Sudah semestinya kita melihat petunjuk prestasi bagi menilai pencapaian Malaysia sebagai negara maju. Cikgu senaraikan beberapa di sini sebagai garis panduan. Pertama, sebuah negara maju, anak-anak pelajar, kita tidak boleh lari daripada ekonomi. Maka ekonomi pada hari ini mesti berintensifkan pengetahuan. Kedua, kita faham, untuk mencapai negara maju, kita haruslah kreatif, kita haruslah inovatif. Dan sebuah negara maju diukur berdasarkan kepada pendapatan per kapita yang tinggi. Dan seterusnya, sebuah negara yang maju, tahap kesihatan rakyatnya juga tinggi. Kita lihat bahawa pada hari ini, tempoh jangka hayat rakyat Malaysia semakin meningkat.
Dan menjelang 2030, kita lihat bahawa generasi tua di negara kita semakin bertambah. Ini membuktikan bahawa taraf kesihatan di negara kita semakin baik, para pelajar. Yang seterusnya, kita lihat pada hari ini, kadar kemasukan pelajar ke IPT semakin meningkat, penggunaan sumber yang ada secara optimum. Kita lihat ini sumber negara kita sama ada melibatkan pertanian, perindustrian dan sebagainya. Seterusnya, kecakapan pengurusan alam sekitar. Baik, ini beberapa petunjuk prestasi. Dan seterusnya, cikgu lihat dari segi perspektif kerajaan yang cikgu terangkan tadi, bagaimana sebuah kerajaan yang prihatin nyatakan 3 isu yang berbangkit dalam usaha mencapai taraf negara maju. Maksud usaha siapa? Usaha kerajaan kita pada hari ini. Lihat, soalan minta 3 isu sahaja. Para pelajar, jangan bagi lebih daripada 3. Apabila soalan minta 3, kita bagi 3 sahaja. Baik, apakah isu yang berbangkit itu? Pertama, ialah membentuk satu negara bangsa Malaysia. Yang kedua, menjadikan negara perindustrian. Dan yang ketiga, memastikan adanya keadilan ekonomi dan juga sosial. Cikgu tambah di sini, keupayaan membangunkan teknologi sendiri. Dalam peperiksaan, dalam ujian ataupun dalam latihan, para pelajar khususnya perlu beri 3 sahaja. Okey, katakanlah pelajar memberi 4 seperti contoh yang cikgu berikan ini, maka kita akan baca jawapan yang pertama, kedua dan ketiga. Baik, maka letaklah jawapan yang terbaik dahulu dari awal ikut susunan, A, B, C. Jangan, kalau boleh jangan sekali-kali tambah pilihan jawapan kerana tidak akan diberikan sebarang markah dan juga tidak ada buang masa sahaja. Baik, itu perspektif kerajaan yang pertama. Kita lihat yang seterusnya. Contoh soalan yang kedua. Nyatakan 3 faktor yang diambil kira oleh kerajaan. Para pelajar dalam merancang pembangunan negara. Cikgu dah kata tadi, daripada video tadi ada jawapan, daripada gambar yang cikgu tunjukkan pemimpin negara ada jawapan. Apakah yang perlu diambil kira? 3 faktor saja. Soalan ini ialah soalan LOTS. Nyatakan 3 faktor. Apa sebagai kerajaan yang perlu kita ambil kira? Pertama, faktor keuangan. Dunia pada hari ini tak ada duit, tak boleh jadi apa-apa pun. Sebab itulah dasar jangka pendek pembentangan bajet pada setiap tahun. Pada bulan 10 lah biasanya. Yang kedua, kita lihat tenaga kerja. Siapakah tenaga kerja? Tenaga kerja ialah rakyat. Kita perlukan rakyat. Yang berikutnya masa. Sebab itulah tempoh jangka masa yang diambil untuk membangunkan sesuatu projek pembangunan. Seterusnya, kerajaan tidak boleh bina sesuatu tanpa adanya teknologi. Dan faktor yang perlu diambil kira ialah faktor politik. Kenapa? Kerana negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen melalui sistem pilihan raya. Kita memilih pemimpin melalui sistem pilihan raya yang diadakan 5 tahun sekali. Maka faktor politik perlu diambil kira. Siapakah yang menerajui tampuk kepimpinan negara? Baik. Contoh soalan yang berikutnya yang melibatkan kerajaan. Nyatakan juga soalan aras rendah iaitu LOTS. 4 usaha kerajaan bagi mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Maksudnya di sini para pelajar, apakah yang harus dilakukan oleh kerajaan? Maka apa yang kerajaan buat? Tidak boleh lari daripada yang pertama, membangunkan modal insan yang berkualiti. Rakyatlah maksudnya di sini. Sebab itu kerajaan telah meningkatkan lagi sistem pendidikan. Ini tak perlu huraikan. Kedua, menyediakan kemudahan infrastruktur yang lengkap dan moden. Maka hari ini kita lihat infrastruktur pelbagai disediakan. Dan yang ketiga, meningkatkan pelaburan asing.
kerajaan sentiasa meningkatkan kemasukan pelaburan asing bagi menyuntik, menjana ekonomi negara kita. Dan seterusnya, merancakkan pertumbuhan sektor ekonomi. Jawapan-jawapan ini tidak perlu dihafal kalau kita faham. Ya, Cik akan tunjukkan lagi gambar dan video sebagai satu bahan rangsangan. Kadang-kadang, macam tadilah kan, para pelajar ni tak suka membaca berkaitan dengan yang ilmiah ni. Itu kalau biasanya pelajar cikgu lah. Tapi bila kita bagi macam ni, mereka bersemangat untuk belajar. Lihat contoh soalan berkaitan dengan perspektif kerajaan yang seterusnya yang melibatkan Malaysia Maju dan Sejahtera. Lihat di sini, para pelajar, nyatakan 3 petunjuk prestasi utama bagi menunjukkan Malaysia mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Apakah petunjuk prestasi? Cikgu dah bagi kan tadi? Ya? Yang pertama, tahap kesihatan yang tinggi. Kedua, pendapatan per kapita yang tinggi. Dan yang ketiga, sumber alam dimanfaatkan sepenuhnya. Rasa-rasa para pelajar dah boleh ikuti, dah boleh dapat dari segi perspektif kerajaan. Kita lihat lagi. Cikgu bagi banyak soalan, contoh-contoh soalan ni yang pernah disoal, supaya para pelajar faham. Ya? Faham mengapa kita harus memilih kerajaan yang prihatin. Ya, di sini. Baik, lihat yang berikutnya. Nyatakan 4 faktor yang perlu diambil kira bagi mengukuhkan kestabilan politik negara. Nampaknya di sini, kita jangan salah tafsir ya anak pelajar. Kita belajar politik untuk kita menilai sejauh mana kemampuan pentadbiran negara kita. Kerana pentadbiran dan kekukuhan politik itu akan menjamin kesejahteraan negara kita pada masa hadapan. Kita lihat 4 faktor tersebut. Ya, maksudnya di sini, para pelajar harus memahami ya perspektif kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju dan sejahtera mengikut acuan kita sendiri. Pertama, faktor pemimpin. Dah dapat 1 markah. Faktor yang kedua, rakyat. Faktor yang ketiga, ekonomi. Faktor yang keempat, pendidikan. Cukup para pelajar berikan 4 faktor ini sudah mendapat markah penuh. Kerana soalan ini nyatakan. Ya? Lihat lagi contoh dari segi perspektif kerajaan. Ya, supaya para pelajar boleh faham. Ya? Nyatakan 3 kepentingan politik. Kalau kita lihat yang tadi, nyatakan 4 faktor yang perlu diambil kira bagi mengukuhkan kestabilan politik. Yang ini pula, nyatakan 3 kepentingan politik yang stabil kepada negara. Tadi cikgu dah tekankan sedikit. Cikgu dah agak cepat ya. Soalan ini, nyatakan 3 kepentingan politik yang stabil. Positif atau negatif? Para pelajar. Positif. Bila positif, sesuatu yang baik. Maka 3 kepentingan. Masih lagi berkisar kepada jawapan yang hampir sama. Ya, iaitu menarik pelabur asing. Kedua, menarik pelancong asing. Ketiga, merancakkan ekonomi negara. Yang keempat, meningkatkan imej negara. Yang kelima, menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Dan yang keenam, menjamin keselamatan negara. Baik, para pelajar boleh pilih 3 sahaja kepentingan. Soalan ini soalan yang positif, maka pilihlah jawapan yang kita rasa senang bagi diri kita. Ya. Yang seterusnya, kita lihat lagi. Senaraikan 3 petunjuk berlakunya perkembangan ekonomi negara Malaysia. Ini semua terdapat dalam sukatan pelajaran tadi, iaitu petunjuk-petunjuk negara maju dan sejahtera. Sebagai kerajaan yang prihatin, kita ingin melihat ya, ekonomi negara kita berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Maka jawapannya sudah semestinya peningkatan pembinaan kemudahan asas, peningkatan pelaburan asing, peningkatan pembangunan fizikal dan juga peningkatan pendapatan. Baik, cikgu berasa para pelajar sudah boleh ikut, sudah boleh faham apabila kita melihat Malaysia maju dan sejahtera mengikut perspektif kerajaan secara umumnya. Ya, ini juga dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Ya, nyatakan
3 kebaikan pelaksanaan percukaian barangan dan perkhidmatan, GST. Soalan ini positif atau negatif? Dan kebanyakan soalan yang dikemukakan para pelajar ialah soalan yang positif. Kita tidak mahu lihat benda-benda yang negatif. Aura positif itu lebih kuat daripada aura negatif. Maka 3 kebaikan yang kita harus lihat dari segi GST telah berakhir. Ya. Pertama, mengapa GST dilaksanakan? Ya, kita lihat dari segi perspektif positif. Mendidik pengguna lebih berhemat ataupun berjimat. Kedua, mengehatkan perbelanjaan kepada barangan yang perlu sahaja. Yang ketiga, kadar cukai GST lebih rendah daripada cukai jualan dan perkhidmatan, SST. Hari ini kita sudah confused, kita sudah keliru. Ya, yang mana tinggi, yang mana rendah. Kita yang memilihnya. Ya. Baik, yang seterusnya meningkatkan kecekapan sistem percukaian dan menambahkan pendapatan negara. Sebab tu cikgu kata bila kita belajar, kita menjadi penilai yang baik. Ya. Yang seterusnya, cikgu berikan di sini perspektif secara umum untuk didiskusikan oleh para pelajar bersama guru-guru dan juga rakan-rakan, ya, sama ada melalui WhatsApp, Telegram, Google Classroom ataupun media-media yang ada. Ya, baik. Yang pertama, nanti cikgu akan tinggalkan di sini, senaraikan 3 usaha kerajaan dalam menjamin kesejahteraan sosial di Malaysia. Nanti para pelajar boleh ambillah ya. Berikan 3 langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan ya bagi menangani kegawatan ekonomi. Ini sesuai. Jadi cikgu letakkan isu sosial, cikgu letakkan isu ekonomi dan jelaskan 2 peranan kerajaan dalam menangani inflasi. Ya, bila jelaskan nanti, cikgu akan jelaskan ini soalan aras HOT. Bila HOT, kita perlu berikan jawapan pendek selepas idea yang telah kita kemukakan. Baik, para pelajar sudah dapat tentang Malaysia maju dan sejahtera dalam perspektif kerajaan dengan cara kita melihat video ataupun melihat gambar-gambar yang boleh kita membuat ataupun membina soalan daripadanya. Baik, cikgu teruskan lagi ya, para pelajar. Boleh ikut? Boleh faham? Alhamdulillah. Kita lihat pula negara maju dan sejahtera dari perspektif rakyat. Maksudnya untuk perspektif kerajaan secara umum para pelajar dah boleh menguasai. Kita masuk pula perspektif rakyat. Siapa rakyat para pelajar? Siapa? Kita lihat di sini. Inilah rakyat. Rakyat merupakan modal insan. Daripada gambar ini, dari dahulu, kini dan selamanya, para pelajar, kita tidak boleh tinggal mereka yang berjasa kepada negara kita. Ya, kerana merekalah modal insan yang paling berharga. Kadang-kadang pada hari ini kita dah tak kenal lagi siapa tokoh, siapa pahlawan yang pernah memerdekakan negara ini. Mungkin juga kita tahu tapi kita sekadar menghafal fakta-fakta, ya, tapi kita kena hayati. Okey? Dan seterusnya kita lihat. Ini juga merupakan modal insan negara kita. Siapa? Merangkumi semua pada hari ini. Doktor, peguam, petani, nelayan, pesawah, ya, penternak, ya, jurutera, apatah lagi guru, ya. Selepas PKP ini, maka barisan hadapan yang berjuang pula ialah guru-gurulah, ya, untuk melahirkan modal insan yang selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Ya. Daripada gambar ini, kita lihat bahawa rakyat juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan Malaysia maju dan sejahtera. Kita lihat contoh soalan yang melibatkan rakyat. Ya, para pelajar, terangkan 2 langkah untuk membangunkan modal insan ke arah Malaysia mencapai status negara maju. Kita lihat di sini, terangkan 2 langkah. Apabila ada perkataan terangkan, huraikan, jelaskan, berikan alasan, maka soalan ini ialah soalan aras tinggi. Dan kebanyakan soalan pengajian am ini aras tinggi, sesuai dengan daya fikir minda para pelajar tingkatan 6. Ya, baik. 2 langkah. Boleh lihat di sini, modal insan para pelajar perlu ada apa?
Sebagai pelajar, kita perlu ada apa? Kemahiran untuk belajar. Maka modal insan perlu ada kemahiran. Apa kemahiran yang perlu ada? Kemahiran yang telah disediakan oleh pihak kerajaan seperti Pusat Latihan Mara, IKBN, Institut Latihan Perindustrian. Untuk apa? Dan kita lihat juga modal insan harus ada kepakaran. Ya, para pelajar, kepakaran untuk apa? Sekiranya kita tidak ada kepakaran, bagaimana kita hendak mengendalikan teknologi? Sampai bila-bila pun kita hanya menjadi pengguna teknologi. Sepatutnya hari ini kita dah mula mencipta teknologi. Kerana apa? Kita sudah masuk era perindustrian, revolusi industri 4.0. Ya, para pelajar harus menguasai ya, sebab ini merupakan pembacaan luas. Dan seterusnya, bagaimana? Maka meningkatkan kualiti pendidikan. Ya? Baik, kita sentiasa meningkatkan sistem pendidikan di negara kita. Apabila selepas PKP ini, kita mula belajar dalam normal yang baharu. Hari ini pun kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi kerana modal insan pada hari ini akan menjana tenaga kerja pada masa hadapan. Baik, seterusnya kita lihat soalan yang berkaitan dengan rakyat. Berikan 2 alasan rakyat Malaysia dikatakan hidup dalam keadaan sejahtera, bukan dan harmoni. Iaitu 2 alasan. Pelajar jangan terpedaya. Soalan ini juga adalah aras tinggi. Sebab walaupun di depan dia berikan, dia tidak kata berikan 2, tetapi berikan 2 alasan. Bermakna jawapan ini perlu diberikan dengan alasan. Idea dan juga alasan. Begini jawapannya. Ya? Alasan rakyat Malaysia dikatakan hidup dalam keadaan sejahtera dan harmoni. Kita hari ini tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan. Sebab apa? Sebab tadi pemimpin kita yang prihatin telah menjana sesuatu yang stabil, iaitu politiknya stabil. Ya, bila politik yang stabil, negara kita bebas, kita boleh bergerak ke mana sahaja. Tapi dalam PKP ni kita kena akurlah ya pada perintah yang telah ditetapkan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Yang kedua, ya, kita hidup dalam keadaan sejahtera dan harmoni kerana apa? Keselamatan penduduk terjamin. Kita lihat hari ini, terutamanya pada masa PKP ini, indeks jenayah sudah semakin menurun ataupun berkurangan. Baik, kita lihat yang seterusnya. Apakah 4 cabaran yang harus diatasi bagi membolehkan Malaysia mencapai taraf negara maju? Cabaran ini harus dilalui oleh siapa? Harus dilalui oleh rakyat. Ya, iaitu masyarakat. Ya, iaitu mewujudkan cabaran. Cabaran kita perlu apa? Hadapi. Cabaran kita perlu apa? Kita perlu atasi. Maka cabaran yang harus diatasi dengan mewujudkan negara Malaysia bersatu padu. Mewujudkan masyarakat berjiwa bebas. Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur. Mewujudkan masyarakat yang aman dan makmur. Maka ini terkandung dalam wawasan 2020 yang mempunyai 9 cabaran. Cikgu banyak nak berikan pada hari ini. InsyaAllah, ya, dekat mana yang sempat, cikgu akan berikan. Soalan latihan yang cikgu sediakan di sini untuk semua para pelajar boleh bincang bersama-sama dengan guru, iaitu mengikut perspektif rakyat daripada gambar yang cikgu tunjukkan, ya, kita bincangkan. Senaraikan 3 petunjuk kesejahteraan sosial rakyat di Malaysia. Yang kedua, berikan 3 langkah yang 2 kali yang boleh dilakukan oleh rakyat bagi menangani kegawatan ekonomi. Maksudnya kerajaan dan rakyat bagaikan irama dan lagu yang tidak boleh dipisahkan, ya. Jadi yang ketiga, jelaskan 2 peranan rakyat dalam menangani inflasi. Kadang-kadang kita meletakkan beban kepada kerajaan semata-mata. Beban tersebut harus dipikul bersama-sama oleh rakyat. Barulah Malaysia itu maju dan sejahtera. Sudah dapat 2 soalan, ya, berkaitan dengan perspektif kerajaan dan perspektif rakyat. Baik, kita lihat soalan yang ketiga yang biasanya dikemukakan dalam peperiksaan STPM.
Sebab kita belajar STPM ini sampai tingkatan 6 saja para pelajar. Lepas tu semua akan bercita-cita menjejakkan kaki ke Menara Gading. Kita tidak ada lagi tingkatan 7 anak-anak pelajar ya. Jadi belajar niat kita untuk menjejakkan kaki ke Menara Gading. Belajar bersungguh-sungguh. Baik, ideologi negara iaitu rukun negara, kita lihat kepada objektif, matlamat objektif, usaha, cara menghayati, kesan, kepentingan. Dan biasanya soalan berkaitan dengan rukun negara memang ada. Baik, untuk rukun negara, kita lihat bersama-sama pengisytiharan rukun negara, ya, bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita. Untuk apa? Maka dalam inilah nanti ada jawapannya, anak pelajar ya. Mengapa kita harus faham ideologi negara? Kerana kita pernah melalui peristiwa hitam 13 Mei, kita tidak mahu lagi peristiwa itu berulang kembali. Sama-samalah kita bersatu hati untuk mencapai perpaduan, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil, ya, yang mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan, membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi. Bila kita faham pengisytiharan ini, maka para pelajar kita lihat ya kepada gambar ini. Gambar ini semua para pelajar faham, iaitu bunga raya, bunga kebangsaan negara kita. Ya, mengapa dia ada 5 kelopak? Maka di sinilah ada unsur-unsur tersirat yang gambar yang cikgu berikan di sini. Maka hayatilah rukun negara, bukan sekadar kita lafaz dan ikrar di mulut sahaja. Ya, baik. Sebenarnya kita lihat apa yang terkandung dalam ideologi negara ini. Cikgu dah tunjukkan tadi dalam bentuk gambar, cikgu pecahkan. Baik, kita lihat soalan berkaitan dengan rukun negara. Huraikan 2 objektif penggubalan rukun negara. Pertama, cikgu dah terangkan tadi, sudah semestinya melibatkan perpaduan. Maka soalan huraikan soalan aras HOTS, ya. Maka di sini jawapan dia. Ya. Pilihlah mana-mana jawapan yang pelajar rasa pelajar boleh jawab dahulu. Ini cikgu susun ikut cikgu, ya. Anak pelajar boleh susun ikut pemahaman anak-anak pelajar semua. Contoh boleh letak yang ini dulu. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Tidak ada masalah, ya. Melahirkan satu masyarakat yang adil, ya, tidak ada masalah boleh letakkan. Memelihara satu cara hidup demokratik dan hak-hak ini tidak boleh disalahgunakan untuk mencetus isu perkauman dan memusnahkan demokrasi. Ini objektif. Maksudnya apa yang kita nak capai? Kita mesti hayati rukun negara. Baik. Soalan rukun negara yang seterusnya, apa bezanya? Apa beza yang tadi? Ya, yang tadi huraikan 2 objektif. Yang ini berikan 4 objektif rukun negara. Ya, para pelajar, berikan aras dia ialah aras LOTS, ya. Maka kita berikan saja. Pilihlah mana-mana 4 yang telah cikgu senaraikan tadi dalam pengisytiharan rukun negara. Pertama, masih lagi berkisar mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup yang demokratik, mencipta sebuah masyarakat yang adil, menjamin satu cara hidup yang liberal, ya, dia cikgu tak baca seterusnya, ya. Kita lihat lagi bagaimana bentuk contoh soalan rukun negara. Huraikan 2 kesan penghayatan rukun negara oleh rakyat Malaysia. Jadi kita perlu menghayati, ya. Kita perlu menghayati prinsip rukun negara. Baik. Masih lagi sama jawapan dia, mengeratkan perpaduan, memupuk semangat patriotik, ya, menghormati undang-undang, maka dia minta 2 kesan penghayatan. Ya, maksud dia kesan yang baik. Boleh mengeratkan perpaduan yang mana rakyat menghormati antara kaum, memupuk semangat patriotik. Ya, boleh. Baik, yang seterusnya, cuba bagi contoh soalan, cikgu cuba bagi faham ya. Okey, 3 soalan dah tadi, perspektif kerajaan, perspektif rakyat, rukun negara, sekejap lagi kalau sempat atau tak sempat, kita lihat pula wawasan 2020 dan dasar-dasar kerajaan. Baik. Yang ketiga, senaraikan 3 kesan kepada rakyat apabila matlamat rukun negara dapat dicapai. Ya, rakyat menghormati budaya dan agama kaum lain, rakyat hidup aman dan harmoni, rakyat dapat menikmati kemakmuran negara bersama-sama. Contoh yang berikutnya, nyatakan 4 keadaan yang memperlihatkan
warga negara Malaysia mematuhi prinsip keluhuran perlembagaan. Soalan biasanya dibina daripada prinsip-prinsip rukun negara. Nak belajar ya? Baik, cuba berikan jawapan di sini. Kita akan mempertahankan perlembagaan negara, menjadikan perlembagaan sebagai sumber rujukan, menghormati hak keistimewaan setiap warga negara Malaysia, menjaga imej negara. Ya? Soalan yang berikutnya, jelaskan dua cara bagaimana anda dapat memanifestasikan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan. Maksudnya kita, anda tu ialah rakyat Malaysia, ya, para pelajar semua. Ya, yang pertama, mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan peribadi. Yang kedua, mengelakkan penyebaran maklumat yang boleh menjejaskan imej negara. Ini kita harus sematkan. Menghormati institusi raja-raja sebagai simbol perpaduan. Yang seterusnya, nyatakan dua kepentingan, prinsip kesopanan dan kesusilaan. Ya, cikgu berikan di sini supaya para pelajar faham. Ya, kebanyakan prinsip rukun negara, dia tak minta kita senaraikan, tapi kita harus menghayati. Kerana di dalamnya terselit 1000 makna tentang rukun negara. Ya, nyatakan 3 alasan rakyat Malaysia perlu menghormati kedaulatan undang-undang. Maksudnya soalan ini berbentuk apa? Aplikasi. Ya, maksudnya kita perlu apa? Menilai. Apakah kepentingan rukun negara yang diletakkan dalam sukatan pelajaran tingkatan 6? Ya, mengawal ketenteraman atau keamanan masyarakat, mengelakkan berlakunya diskriminasi kaum, menjamin institusi kehakiman yang bebas atau berwibawa, dan seterusnya berdasarkan rukun negara, nyatakan 4 cita-cita Malaysia. Apa yang kita nak capai? Ya, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama-sama, membentuk satu sikap yang liberal dan seterusnya ya. Cikgu baca 3 saja. Baik. Cikgu tinggalkan soalan latihan kepada para pelajar untuk dibincangkan bersama-sama. Yang pertama, ya, jelaskan 2 langkah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penghayatan prinsip rukun negara. Ya, jelaskan soalan HOTS. Yang kedua, senaraikan 3 kesan terhadap negara sekiranya masyarakat kurang menghayati prinsip rukun negara. Lihat konteks soalan, sama ada positif atau negatif. Dan yang ketiga, nyatakan 3 kepentingan menghayati prinsip rukun negara dalam kalangan masyarakat majmuk. Baiklah, para pelajar, cikgu akan sambung di lain masa, di lain ketika. Semoga perkongsian untuk bahagian A pada hari ini dapat dikuasai oleh para pelajar dengan baik, khususnya fahami apabila kita melihat gambar ataupun video dan fahami sukatan pelajaran yang melibatkan Malaysia maju dan sejahtera, ya, perspektif kerajaan, perspektif rakyat dan seterusnya perspektif rukun negara. Nanti ada masa insya-Allah kita akan sambung lagi wawasan 2020 dan seterusnya bagaimana dasar-dasar kerajaan sama ada secara umum ataupun secara khusus dalam kita mengekalkan Malaysia maju dan sejahtera. Dan para pelajar harus faham aras soalan sama ada HOT atau LOTS, sama ada pengetahuan, mengingati, mengaplikasi, ya, menilai dan seterusnya mencipta. Ya, baik, cikgu tinggalkan bersama-sama anak-anak pelajar. Seringkali cikgu pesan, belajar pada usia muda, ya, ibarat mengukir di atas batu. Belajar di usia tua ibarat mengukir di atas air. Ya, seandainya terdapat sebarang kekilafan, kelemahan sepanjang cikgu berkuliah, berkongsi ilmu pada hari ini, cikgu mohon maaf dan teruskan mengulang kaji pelajaran. Ya, jangan putus asa dan selamat menjalani ibadah puasa juga kepada semua masyarakat Islam. Ya, di seluruh Malaysia, sama-sama kita berdoa agar kita mendapat malam Lailatul Qadar dan kepada semua kaum lain, sama-samalah kita berdoa agar Malaysia yang maju dan sejahtera ini yang kita impikan bersama-sama
terus bebas daripada penyakit berjangkit pandemik COVID-19, pastikan kita mematuhi peraturan PKP, duduk di rumah, kita jaga kita. Hari ini kita sudah hampir menang dan buat rakan-rakan guru seluruh Malaysia. Ya, saya Cikgu Abdul Manaf bin Hassan dari SMK Tengku Sulaiman mengucapkan selamat menyambut Hari Guru. Belajar demi ilmu, bina generasi baharu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.